Halo Dr. Zulkifli Ahmad. Bukan main semalam kau menulis satu artikel yang agak panjang lah juga kan. Dan aku pun sebenarnya tak tahu. Artikel kau ni sebenarnya cerita pasal apa? Sebab dia tidak ada naratif dia. Dia tidak ada jalan cerita, tak ada rangka kan. Kita pun tak faham apa sebenarnya kau nak sampaikan. Tapi tak apalah. Memang tugas orang macam aku untuk memberikan komen pasal apa yang kau sampaikan dekat media dan sebagainya. Okey? Jadi artikel kau yang agak panjang lebar tu kau mulakan dengan perkataan macam ni. Nyata takdir Allah telah mengalihkan bebanan pandemik COVID-19 dan segala dampak buruknya dari bahu Pakatan Harapan kepada puak Perikatan Nasional. Di sini kita nak cakapkan, wahai Zul. Okey? Sebenarnya inilah hikmah yang paling besar sebenarnya yang telah Allah berikan kepada rakyat Malaysia. Apabila ketika COVID-19 ini melanda negara, Tun Mahathir Mohamad meletakkan jawatan menyebabkan kerajaan korang jadi hancur lebur. Seterusnya menyebabkan beban untuk menanggung masalah COVID-19 ini terletak pada bahu Perikatan Nasional. Ini satu hikmah yang sangat-sangat besar. Sebab kita yakin sangat-sangat. Seandainya lah, kalaulah ketika ini, pada saat ini, Pakatan Harapan masih memerintah, berkemungkinan besar kes COVID-19 dekat negara kita ini tidak akan jatuh ke tempat ke-60 macam sekarang. Sebaliknya mungkin akan masuk ke top 10. Tu kisahnya. Sebab apa? Sebab pada zaman kau sendiri kita dapat lihat betapa inkompetentnya, betapa tidak bagusnya Pakatan Harapan dalam menangani isu pandemik ini. Kita dah beritahu dah, pelancong-pelancong China ini jangan bawa masuk. Banyak negara dah sekat masuk. Tetapi kerajaan Malaysia masih lagi menerima pelancong-pelancong China ini. Boleh masuk kalau pakai mask. Boleh masuk kalau diorang tak demam. Takkan letak pelancong-pelancong ini dekat kanan lembu. Itulah perkataan-perkataan yang korang selalu utarakan. Belum cerita lagi tentang betapa engkau, wahai Zulkifli Ahmad, engkau telah menidakkan dan telah memandang remeh amaran WHO berkenaan dengan potensi COVID-19 ini merebak dan tersebar di seluruh negara. Engkau kata apa? Amaran itu tidak sesuai kerana ianya akan menimbulkan kebimbangan rakyat Malaysia. Dan dalam artikel yang sama juga kau kata apa? Kita tidak bercadang untuk menghalang himpunan besar-besaran dan sebagainya. Inilah kualiti Pakatan Harapan. Inilah kualiti kau selaku Menteri Kesihatan dari Pakatan Harapan. Sebab itu aku katakan hikmah yang terbesar ialah bila kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan juga digantikan dengan Perikatan Nasional. Alhamdulillah, hari ini kita diperakui antara negara yang berjaya mengatasi masalah COVID-19 dengan jayanya. Itu hikmah yang pertama. Lepas tu kau tulis apa lagi? Engkau kata, andai katalah kalau Menteri Agama Pakatan Harapan lah yang memegang kerajaan ketika ini, dan dia menutup Masjid Surau, tidak boleh orang bersolat dan sebagainya, pastilah orang akan melunyaikan Menteri Agama Pakatan Harapan tersebut. Di sini aku nak beritahu, ya Zul, minta maaf cakap, aku nak beritahu di sini. Orang melunyaikan Mujahid Rawa ni bukan kerana dia menutup Masjid Surau. Even sekarang orang tak lunyaikan Dr. Zul Al-Bakri kerana dia menutup Masjid Surau. Kenapa? Sebab orang nampak Dr. Zul Al-Bakri ini siqah, seorang yang warak, seorang yang boleh dipercayai, seorang yang buat kerja. Semua itu tidak ada, kualiti-kualiti itu tidak ada kepada kekanda Mujahid. Tu kisahnya. Kau bayangkan, mula-mula Mujahid Yusof Rawa menaikkan jawatan menjadi Menteri Agama Pakatan Harapan. Apa dia kata? Saya akan hifziddin. Hifziddin maksudnya lah menjaga semua agama. Itu pun orang dah kata, apalah bengongnya. Hifziddin itu menjaga agama Islam, bukan menjaga semua agama. Itu pun dah silap. Sebab itu orang dah start boleh bengang dengan dia. Yang kedua, dia terlampau menyantuni sangat golongan-golongan berfikrah songsang. Siap nak beritahu tentang hak mereka menggunakan tandas dan sebagainya. Cik abang, oi. Dr. Zulkifli juga menyantuni golongan songsang ini, tetapi dengan kaedah untuk menarik mereka kembali tidak songsang. Tetapi kalau kekanda Mujahid ni berdasarkan kepada laporan media,
Seolah-olahnya nak meraihkan golongan songsang ini untuk meneruskan kesongsangan mereka. Itu yang orang marah. Dan yang ketiga, yang paling orang jelak dengan Kekanda Muja ni, bila dia mengarang surat cinta bertajuk Warkah dari Cordoba kepada seorang mak janda meletops. Siap kata Kekanda Adinda lagi. Sampailah Nurul Izzah membalas kembali dengan Twitter yang sangat-sangat ringkas mengatakan bahawa benda ini tidak sesuai, inappropriate. Malu bang. Sebab itulah orang hentam Mujahid Zuhrawa. Sebab dia memang dilihat sangat tidak cocok menjadi Menteri Agama. So kau janganlah kaitkan dengan anda kata kalau Menteri Agama Pakatan Harapan menutup Masjid Surau, orang akan membelasah Menteri Agama. Kau kena ingat, kau kena faham kenapa orang belasah Menteri Agama kau tu. Okey? Kemudian kau nak kait pula dengan Menteri Kesihatan, diri kau sendirilah tu. Konon-konon rakyat akan mengamuk, akan mencerca seandainya kalau angka kematian meningkat 115 ketika Pakatan Harapan memerintah. Ini pun aku nak tanya juga lah kau. Kau faham tak kenapa rakyat tak hentam Dr. Adham Baba walaupun pada awal-awalnya dia agak belanda pasal air suam? Kenapa orang tak hentam timbalan Menteri Kesihatan satu walaupun hari itu dia sangkut sebab tak ikut SOP? Kenapa? Sebab orang nampak mereka buat kerja. Orang nampak mereka berusaha. Dan orang tak nampak mereka ini lapar mic. Dan orang nampak perjalanan COVID-19 negara ini sangat-sangat cantik dan sistematik di bawah Kementerian Kesihatan yang baru. Kalau zaman kau dulu, semua benda kau nak conquer. Nak menyampaikan COVID-19 pun kau. Kan? Yang nak buat keputusan everything pun kau. Sampai Ketua Pengarah Kesihatan yang sekarang ini popular gila, hanya cuma jadi watak tambahan saja dekat kau punya PC. Dan bila orang lain buat PC, Kak Wan buat PC, Muhammadin Ketapi buat PC, engkau kat tepi buat apa? Kau berpeluk tubuh macam ni. Kau tahu tak peluk tubuh ni apa? Peluk tubuh ini ialah satu tanda, satunya kau disinterested, engkau tak berminat. Yang kedua, engkau ni sangat-sangat laid back, sangat mengambil mudah tentang banyak perkara. Dan yang paling penting, nombor 3, ini ialah tanda engkau tidak mahu dan tidak boleh menerima pandangan dan juga pendapat orang lain. Tu kisahnya. Rakyat tak marah Dr. Adham sebab dia nampak Kementerian Kesihatan berjalan dengan lancar di bawah Dr. Adham. Rakyat tak pertikaikan sangat. Dan Dr. Adham pula mengambil pendekatan yang sangat bijak dengan tidak menonjolkan dirinya. Sebaliknya menonjolkan penjawat awam iaitu Dr. Noor Syamrullah. Ramai orang sebelum ini tak kenal pun siapa Dr. Noor Syamrullah. Ramai orang tak tahu pun kebolehan beliau dan sebagainya. Tetapi kini Dr. Noor Hisham Abdullah menjadi antara penjawat awam yang paling popular dan paling disenangi, bahkan diiktiraf sebagai antara 3 doktor terkemuka dunia. Dan semua ini berlaku ketika era Perikatan Nasional. Jadi kalau orang hentam kau, bukan disebabkan oleh kerana mereka ini menyokong Perikatan Nasional dan sebagainya, tetapi kerana mereka nampak Dr. Adham telah berjaya mewujudkan satu tim kerjasama yang begitu bagus, tak seperti kau yang semua benda kau nak conquer seorang. Dan keputusan-keputusan yang kau buat itu pun memberikan, orang kata apa, satu pandangan yang jelik. Kenapa Malaysia tidak betul-betul bersedia untuk berhadapan dengan COVID-19? Itu kisahnya. Apart from that, artikel kau menceritakan tentang betapa Yang di-Pertuan Agong tidak bertanggungjawab sekiranya kalau ada para pemimpin MP-MP ini yang menyatakan sokongan, rupanya ada niat sebaliknya ke, ataupun Yang di-Pertuan Agong tidak bertanggungjawab kalau ada siapa nak mengkhianat ke semasa menyokong Perikatan Nasional sebagainya. Benda ini aku nampak satu je lah. Benda ini seolah-olahnya macam kau nak cover line sebab engkau kan salah seorang yang disebut-sebut sebagai orang yang mempertikaikan Yang di-Pertuan Agong satu ketika dahulu bersama-sama dengan Khalid Samad dan juga Saifuddin Nasution. Kan korang bertiga ini yang direport polis dulu. Kan? Kerana orang kata apa? Mempertikaikan orang kata apa? Budi bicara Yang di-Pertuan Agong.
So sekarang kau nak cover line lah. Kau nak kata yang di-Pertuan Agong tidak bertanggungjawab, yang di-Pertuan Agong hanya memberikan budi bicara berdasarkan apa yang diberitahu dan sebagainya. Nombor satu kat sini pun, engkau sebenarnya telah merendahkan tahap intelek yang di-Pertuan Agong. Seolah-olah macam yang di-Pertuan Agong ini mudah sangat untuk ditipu dan sebagainya. Engkau dah merendahkan kebijaksanaan baginda. Itu nombor satu. Yang nombor duanya, tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau betul lah artikel kau ni konon-kononnya untuk orang kata apa, mempertahankan yang di-Pertuan Agong konon-kononnya telah ditipu oleh pengkhianat sebagainya, kau nak tunjuk tak setia lah konon. Kan? Sepatutnya kalau betul kau nak tunjuk tak setia kepada baginda tuanku, engkau kena ikut cakap baginda tuanku pada 18 Mei tahun 2020. Baginda tuanku telah memberikan satu kenyataan yang sangat jelas, sangat keras, jangan hirit lagi rakyat dalam kancah kemulut politik. Itulah titah yang di-Pertuan Agong ketika pembukaan sidang Parlimen 18 Mei hari itu. Yang di-Pertuan Agong dah cakap terus terang, jangan hirit rakyat lagi. Tetapi sekarang kau dengan kawan-kawan kau tidak putus-putus cuba untuk menghirit rakyat ke arah kemelut politik yang tak berkesudahan. Sedangkan ketika ini rakyat dah begitu selesa dengan kestabilan. Rakyat dapat banyak bantuan yang telah diberikan, yang telah dichannelkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dan rakyat juga ketika ini dah nampak hasil positif daripada usaha yang dilakukan oleh Perikatan Nasional dalam menangani wabak COVID-19. Ya betul, kita ada masalah ekonomi di mana-mana. Kita ada masalah peluang pekerja, orang hilang pekerjaan. Kita ada masalah sektor-sektor yang semakin merundum dan sebagainya. Tetapi benda ini bukan unik di Malaysia. Benda ini Zul, benda ini berlaku di seluruh dunia. Tahu tak? Berlaku di seluruh dunia. Bukan unik di Malaysia sahaja. Rakyat dah faham benda ini dan mereka dah anticipate. Bila banyak sektor terpaksa tutup kerana COVID-19, mereka dah jangkakan perkara ini akan berlaku. Cumanya mereka nak tahu apakah tindakan rakyat. Apakah tindakan kerajaan. Apa yang kerajaan bakal buat untuk memastikan yang mereka ini tidak teruk terkena impak. Dan kalau kita buat poll secara jujur, Zulkifli, insya-Allah rakyat pastinya akan menyokong Perikatan Nasional pada ketika ini. Akhirul kalam, pada perenggan yang paling awal sekali kau kata Perikatan Nasional tidak mampu lagi dah untuk menahan tiupan kencang momentum ingin mengembalikan mandat rakyat kepada mereka yang menang PRU ke-14. Zulkifli Ahmad, sebenarnya yang kencang itu bukanlah momentum untuk mengembalikan mandat rakyat PRU 14. Mandat itu sudah tidak ada. Kerana apa? Kerana kerajaan kau runtuh dengan sendiri, tidak dirampas oleh sesiapa. Dah tak ada dah mandat tersebut. Korang telah mensia-siakan mandat yang telah diberikan dengan berpolitik yang tak berkesudahan, dengan orang kata apa, berebut kuasa yang tak bertepi, sehingga menyebabkan urusan kerajaan menjadi terabai dan juga gagal. Rejim gagal kerasi. Okey? Yang bertiup kencang itu bukanlah momentum perubahan, tetapi yang bertiup kencang itu cumalah kentut-kentut yang telah dilepaskan oleh korang sesama sendiri di dalam ruang yang sempit. Kentut dilepaskan dekat tengah padang yang luas tak ada efek. Tetapi kentut yang dilepaskan oleh korang berempat sesama sendiri dalam satu lift yang sempit pastinya akan memberikan kesan. Dan seriously, di sini aku ingin beritahu bukan sahaja kepada Zulkifli Ahmad tetapi kepada semua penyokong Pakatan Harapan, pemimpin Pakatan Harapan, sekiranya kalau betul korang hendak mengembalikan mandat rakyat, tidak ada masalah. Kita setuju. Marilah kita menggesa agar Yang di-Pertuan Agong membubarkan Parlimen dan kita kembali ke lapangan, kita bertarung dalam kertas undi. Masa itu kita tengok siapa yang kuat, siapa yang benar, siapa yang disokong oleh rakyat. Kalau korang menang, alhamdulillah kami tidak akan komplain. Tetapi kalau korang kalah, tolong jangan meroyan. Okey? Akhirul kalam lagi sekali, minta maaf atas segala salah silap, kod-kod ada terkasar bahasa, tetapi yang penting cukup-cukuplah memperbodohkan rakyat. Rakyat kini semakin celik, rakyat kini semakin sedar, dan insya-Allah aku yakin rakyat kini berdiri teguh di belakang Perikatan Nasional. Okey? Bye-bye.